padat kan. Bahkan Allah telah menciptakan matahari dekat dengan makhluk, dekat dengan kita. Kan tadi kan matahari yang kita tengok hari ni kan, langit yang kita saksikan pada hari ini, bumi yang kita pijak hari ini adalah bumi lain kan, yang akan Allah gantikan. Matahari lain yang akan Allah gantikan. Di padang mahsyar nanti Allah akan dekatkan matahari kan. Ada setengah pendapat kata satu jengkal kan. Ada satu hadis kata 1 mil kan. Akak pun tak pasti berapa jarak 1 mil tu kan. Jadi bila mana matahari didekatkan ni, nak ceritakan keadaan di padang mahsyar ni, bila matahari didekatkan terhadap makhluk-makhluk ni, apa yang berlaku terhadap manusia? Apa yang berlaku terhadap makhluk Allah ni? Kan? Ada 3 keadaan. Pertama, tenggelam dalam peluh. Tenggelam dalam peluh sendiri. Kan? Memang ada hadis yang menceritakan secara spesifik macam mana tenggelam dalam peluh ni, keadaan-keadaan yang dilalui oleh golongan-golongan yang disebutkan. Okay. Pertama, ada orang peluhnya sampai di buku lali. Maknanya bila dia bijak, angkat kaki tu bunyi kan, cap cap cap, bunyi air peluh sendiri, tahap buku lali. Ada orang sampai ke lutut. Dia seorang je melalui kan, bergantung kepada keadaan kita mati kan. Macam mana kita dibangkitkan di padang mahsyar adalah keadaan di mana kita mati kan. Kalau orang tu mati dalam keadaan dia mabuk, dia akan datang di padang mahsyar membawa beban botol araknya. Kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dia akan datang di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat baik kan. Jadi kita doakan supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Okey. Ada orang yang peluhnya sampai tahap lutut kan. Ada orang sampai bahu kan. Peluh dia tu sampai tahap bahu kan. Sampai tahap bahu peluh dia kan. Ada orang antara hidung dan mulut. Rasulullah letak tangan macam ni. Jadi dia tercungap-cungap dalam banjir peluhnya sendiri kan. Itu yang pertama, tenggelam dalam peluh. Keadaan kedua, ada orang yang berupa binatang. Ada golongan yang badan manusia tapi muka monyet. Ada yang badan manusia, muka macam babi kan. Dan pelbagai lagi rupa-rupa binatang yang sesuai dengan macam mana keadaan dia mati dulu kan. Yang ketiga, mukanya hitam. Kalau macam tadi kan, macam akak baca surah Al-Fajr tadi, surah Muqaddimah tadi, surah Az-Zalzalah tadi kan, Allah menyebut dalam keadaan muka yang hitam kan. Mana tadi? Ada ayat yang menyebutkan mukanya, ada yang muka dia hitam kan, hitam sehitam-hitamnya kan, keadaan yang berlaku. Okay, itu adalah keadaan-keadaan makhluk yang menunggu di padang mahsyar. Ini belum lagi berlaku penghisaban ni. Ni baru dalam proses menunggu. Kita akan pergi satu tempat, bila dah sampai tu kita menunggu. Apa yang akan berlaku ni? Macam mana yang berlaku? Keadaan menunggu tu berlaku dalam keadaan-keadaan tadi. Ada yang tenggelam dalam peluh, ada yang berupa binatang, dan ada yang mukanya hitam legam kan. Jadi bila berlaku masa yang lama menunggu ni, kita masing-masing dah mula rasa macam gelisah. Macam kita lah contoh kan, ada satu pengumuman suruh berkumpul, kita datang dengan keadaan panas, ramai orang, semua pergi satu tempat, tak ada apa-apa pun. Kita pun mula macam apa berlakunya? Nak jadi apa lepas ni? Nak jadi apa? Kita tertanya-tanya kan. Jadi itulah juga macam mana yang berlaku kepada kita nanti di padang mahsyar. Kita akan tertanya-tanya, nak buat apa yang akan berlaku? Bila nak start ni? Kan, kita akan tertanya-tanya. Jadi apa yang kita buat? Kita akan pergi mengerumuni ulama kan. Sebab apa? Sebab kita tahu dah ini adalah padang mahsyar, ini adalah hari penghisaban. Kita tak berani kan untuk pergi terus jumpa yang paling berkuasa, nak jumpa Allah. Allah nak buat apa ni? Kita tak berani. Kita akan terus tanya orang yang slow-slow. Kita nak jumpa Nabi, tak berani juga. So siapa kita jumpa? Kita jumpa ulama. Kenapa kita jumpa ulama? Al-ulama warathatul anbiya. Kan, ulama adalah pewaris Nabi. Kan, kita lebih dekat dengan ulama kan. Sebab tu ulama-ulama ni jangan kita kutuk kan, jangan kita perlekehkan, sebab dia berperanan nanti di padang mahsyar kan. Di alam barzah ada peranan ulama, di padang mahsyar ada peranan ulama.
Sehingga dikatakan di syurga nanti pun ulama masih berperanan. Bukan kata ulama pun fikir hal dia lah, dia tak buat apa pun. Tak, ulama masih berperanan. Jadi kita ni akan pergi cari ulama, Dan jom kita pergi cari ulama. Nak suruh ulama fikir something, kita nak buat macam mana ni supaya disegerakan penghisaban ni. Kita dah lama dah tunggu ni. Kita dah panas dah. Kita dah berpeluh, kita dah berada dalam banjir peluh sendiri. Kita dah macam-macam berupa dah ni. Ada yang rupa binatang kan, hiruk pikuk, masing-masing menunggu dalam keadaan yang tak tahu sampai bila kan. Jadi ulama dia pun kata, okey, tak apalah, jom kita pergi jumpa Nabi Adam kan. Kita jumpa Nabi Adam, kita minta syafaat dia. Bukan syafaat untuk masuk ke syurga kan. Kita kena faham, bukan syafaat masuk ke syurga, syafaat untuk dimulakan penghisaban kan. Jadi ulama ni pun bawa kita semua pergi jumpa Nabi Adam kan. Pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, boleh tak minta ke Allah supaya mulakan penghisaban? Apa Nabi Adam kata? Nafsi. Nabi Adam kata, sendiri-sendiri dah waktu ni, sendiri-sendiri dah. Aku pun tak dapat dah tolong semua orang kan. Aku sendiri pun malu kan. Aku tahu Allah sekarang ni dalam keadaan yang tak pernah semarah ini. Keadaan Allah pada hari penghisaban tu, di padang mahsyar tu, Allah tak ada keadaan yang lebih Allah marah daripada keadaan pada hari penghisaban tersebut. Di padang mahsyar tu adalah keadaan Allah paling marah kan. Bayangkan kita jumpa cikgu disiplin kan. Cikgu disiplin tak ada yang lebih marah. Lepas tu dia boleh maafkan. Tapi semasa dia tengah buat hukuman, dia adalah pada keadaan yang paling marah. Itulah Allah. Allah pada hari penghisaban, Allah di padang mahsyar kan, adalah keadaan di mana Allah tak pernah semarah itu. Jadi Nabi Adam kata, aku tak berani. Aku pun buat dosa kan. Aku telah melakukan dosa, memakan buah khuldi. Lalu aku tak yakin untuk berjumpa dengan Allah untuk meminta disegerakan penghisaban kan. Jadi ulama kata tak apalah. Nabi Adam kata, cuba kami pergi jumpa Nabi lain kan. Siapa Nabi dia cadangkan? Adalah Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah Nabi yang ulul azmi kan, di antara Nabi ulul azmi. Kita pun pergi semua orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh pula. Nabi Nuh, boleh tak minta pujuk dengan Allah untuk dimulakan penghisaban kan. Apa Nabi Nuh cakap? Aku hidup selama 950 tahun. Aku berdakwah selama 900 tahun. Lepas aku berdakwah selama 900 tahun tu, kurang daripada 80 orang yang peluk Islam. Lalu aku rasa kecewa kan. Aku minta untuk Allah menenggelamkan umat aku yang ingkar. Jadi aku rasa aku malu sebab aku pernah minta sesuatu yang tak patut aku minta terhadap umat aku. Aku rasa aku malu untuk jumpa dengan Allah, nak minta dengan Allah supaya dipercepatkan penghisaban. Nafsi kan Nabi Nuh sebut. Sendiri dah kita, sendiri-sendiri. Okay. Bila Nabi Nuh tak dapat, Nabi Nuh cadangkan, apa kata kamu pergi jumpa Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni dia kata Khalilullah kan, ketua kepada para nabi kan. Kok-koklah Nabi Ibrahim boleh memberi syafaat dia kan. Nabi Ibrahim pula kata, aku tak boleh tolong orang lain. Aku sendiri pun tengah fikir dosa aku. Sepanjang aku hidup ni, aku pernah menipu sebanyak 3 kali kan. Itu Nabi Ibrahim kata. Nabi Ibrahim kata, kamu pergi jumpa orang lain dah. Kamu pergi jumpa Nabi Musa. Kenapa? Sebab Nabi Musa ni digelar Kalimullah kan. Kalimullah ni apa? Yang pernah bercakap dengan Allah. Nabi Musa ni mungkin istimewa sikit kan. Pergi jumpa dengan Nabi Musa, dia pernah bercakap dengan Allah, mungkin dia boleh bantu kan. Bila pergi pada Nabi Musa pula kata, aku malu, nafsi kan. Saya sendiri dah kita ni. Aku pernah buat kesalahan. Aku tampar manusia, aku tampar umat aku sampai dia mati kan. Itu kekuatan yang Allah bagi kat Nabi Musa kan. Jadi Nabi Musa kata, jumpa orang lain lah. Jumpa Nabi Isa kan. Bila jumpa Nabi Isa pun tak dapat tolong. Tapi dalam hadis ni tak menyebut apa kesalahan Nabi Isa yang diakui kan. Tak ada kan. Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong. Nafsi Sendiri-sendiri kita ni, sendiri-sendiri kan. Nabi Isa kata, apa kata kamu jumpa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni kekasih Allah kan. Nabi Muhammad ni adalah penghulu kepada seluruh Nabi kan. Jumpa Nabi Muhammad. Bila pergi jumpa Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad kata, Nabi Muhammad pun menghadap kan orang yang jumpa dia. Dia kata, okeylah, aku cuba. Sebab apa? Sebab kami para anbiya ni, kami para nabi ni diberi peluang satu je doa yang kalau kami minta pasti dapat, para nabi ni kan. Jadi Nabi kata, oh aku doa tersebut aku tak guna lagi, aku dah reserve doa tersebut untuk aku guna di padang mahsyar ni, untuk aku guna. Jadi Nabi pun bersujudlah baginda, bersujudlah Nabi kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah untuk disegerakan penghisaban kan. Nabi lalu bersujud. Allah kata, okey, angkatlah wajahmu wahai kekasih Allah, wahai kekasihku, angkatlah wajahmu kan. Bila Nabi minta, bila dia suruh angkat, bila diangkat sahaja, apa perkataan Nabi yang pertama keluar daripada mulut Nabi? Ummati, ummati. Cuba kita tengok, Nabi-Nabi lain mengucapkan nafsi, nafsi, tetapi Nabi kita menyebut ummati, ummati. Begitulah sayangnya Nabi terhadap umat dia. Dikala menghembuskan nafas terakhir, Nabi mengingati umat dia. Dan dikala di padang mahsyar, Nabi masih mengingati mengenai umat dia. Jadi bila Allah memulakan penghisaban, Allah dah start dah penghisaban ni. Sebab apa? Sebab telah didoakan oleh Rasulullah kan, telah diminta oleh Rasulullah untuk dimulakan penghisaban. Lalu dimulakan penghisaban. Bila mula saja penghisaban, apa berlaku pertama? Allah akan panggil dulu 70,000. Ada setengah pendapat kata 70,000 orang yang akan dipanggil oleh Allah, yang akan terus masuk ke syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Itulah doa kita. Setiap kali waktu mustajab doa. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang masuk ke syurga tanpa dihisap. Bukan dihisap dengan keadaan yang senang, tapi tanpa dihisap. Dikala Lailatul Qadar, mintalah doa tersebut. Dikala di antara azan dan iqamah, mintalah doa tersebut. Masukkan kami semua ke dalam syurga tanpa dihisap. Okay. 70,000 orang. Kalau kita bayangkan 70,000 orang ni kan, siapa 70,000 orang ni? Sahabat saja dah menjangkau 140,000 kan. Jadi orang yang pergi ke syurga tanpa dihisap ni, dia duduk kat mana? Kan dia akan berada di Telaga Kausar. Dia akan tunggu penghuni-penghuni syurga lain di Telaga Kausar. Okey, masuklah golongan yang akan masuk ke syurga tanpa dihisap ni kan. Jadi bila nak memulakan penghisaban ni, apa yang Allah buat? Allah akan panggil kematian. Kan? Kematian ni, kita jangan fikir kematian ni satu perbuatan. Kematian ni sebenarnya adalah satu makhluk. Allah akan matikan kematian. Kan? Sebab itulah bila kita di dalam syurga, tak ada dah kematian. Sebab kematian telah dibunuh oleh Allah. Bila orang yang diazab di neraka, kenapa dia akan terus diazab? Sebab kematian telah dibunuh oleh Allah. Yang berada di dalam syurga terus menerus dalam kenikmatan. Yang berada di dalam neraka terus menerus dalam keazaban. Sehinggalah segala dosa-dosanya dihapuskan. Okay, jadi bila kematian tu dibunuh kan oleh Allah, ada disebutkan dalam surah Al-A'la. Okay. Tak sempat kita nak baca sama-sama ni. Okay. Seterusnya Allah akan panggil manusia pertama yang akan dihisap. Siapakah manusia yang pertama akan dihisap? Adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia pertama yang dipanggil untuk dihisap kan. Penghisaban para anbiya mestilah kejap kan. Sebab apa? Sebab dia adalah insan yang telah difilter oleh Allah kan. Telah diberi ujian, telah menimpa pelbagai mihnah di dunia. Jadi penghisaban dia mungkin sekejap dan tak berapa lama lah, sebab tak banyak benda nak kena tengok kan. Jadi itulah penghisaban pertama terhadap Nabi Nuh kan. Bila dihisap amalannya, lalu akan datanglah buku amalan. Bila dah belik semua, bermula kan tadi sebesar zarah ni, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada dalam buku amalan kita. Buku amalan tersebut tak boleh bayanglah berapa tebal dan berapa banyaknya buku amalan kan. Bermula daripada kita lahir, kita baligh kan, sampailah kepada kita
dipanggil Allah, itulah amalan-amalan yang tercatat. Walaupun kita tak sedar benda tu akan dicatatkan semua. Jadi bila mana nak serahkan buku amalan tu, automatik tangan kita akan diangkat. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah dibunuh tadi kan. Kematian dah dibunuh. Maksudnya tak ada dah ruh tu. Tak ada dah semua. Tangan tu automatik akan terangkat sendiri. Kalau tangan yang terangkat itu adalah tangan kanan, itulah satu keadaan yang menguntungkan. Kalau tangan yang terangkat itu adalah tangan kiri, itulah satu kecelakaan. Kan? Jadi seterusnya umat pertama yang akan insan pertama tadi adalah Nabi Nuh kan. Umat pertama, okay. Lepas tu lepas Nabi panggil Nabi Nuh, Nabi panggil pula umat pertama. Nabi kata umat pertama yang akan dihisap adalah umat Nabi Muhammad. Kan? Kat sini timbul persoalan. Macam mana Nabi Muhammad kenal umat-umat dia? Kan? Ada satu hadis menyebut secara jelas macam mana Nabi kenal umat dia adalah daripada anggota wuduk. Kan? Umat Nabi Muhammad sahaja adalah umat yang diperintahkan bersolat 5 waktu dengan disyariatkan wuduk. Jadi orang yang berwuduk akan bersinar cahaya-cahaya yang keluar daripada anggota wuduknya. Dari situlah Nabi mengenal siapa umat dia. Jadi ada satu hadis jelas mengatakan bahawasanya untuk mendapatkan cahaya di padang mahsyar, lebihkanlah basuhan wuduk. Apa maksud lebih basuhan wuduk? Adakah sepatutnya basuh muka 3 kali, kita basuh 7 kali? Adakah basuh kaki 3 kali, kita basuh 7 kali? Tak. Lebihkan bahagian anggota. Kan? Contoh kaki daripada hujung kaki sampai ke buku lali kan. Kita basuh sampai ke betis. Kita basuh sampai ke lutut. Tak ada masalah. Kan? Bukan tak ada masalah, dianjurkan. Hadis menyebut lebihkan, ini hadis sahih. Lebihkanlah basuhan wudukmu untuk kamu nanti anggota wuduk tersebut bercahaya dikala di padang mahsyar, untuk Nabi mengenali kita adalah umat dia. Kan? Okay. Jadi bila ditimbang amalan kita nanti kan, kita boleh nampak amalan tu secara fizikal. Macam sekarang kita kata, oh buat ni dapat pahala. Oh solat jemaah 27 kali ganda pahala. Kita nampak tak pahala? Tak nampak sekarang. Tapi bila berlaku di padang mahsyar nanti, pahala tersebut nampak secara fizikal. Kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Oh macam ni pahala. Lagi ditambah, lagi besar. Letak pula dosa, lagi ditambah. Kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri macam mana pahala dan dosa tersebut ditimbang di neraca mizan. Kan? Okey, jadi itulah pengakhirannya. Kan? Tapi nak katanya ratio orang masuk syurga dengan neraka ni, ratio antara orang nak masuk syurga ni, dalam 1000 orang seorang boleh masuk syurga. Dalam 1000 orang seorang boleh masuk syurga. Kan? Dalam 1000 kelompok lagi seorang yang boleh masuk syurga. Itu adalah ratio yang Allah tetapkan, yang telah dinukilkan dalam hadis. Jadi tanyalah diri kita, bertanyalah dengan iman kita, apakah kita layak untuk masuk ke syurga Allah? Kan? Ada satu kata-kata, manusia ni sangat tak malu. Kan? Dia kata nak masuk syurga, tapi dia buat perbuatan ahli neraka. Dia kata dia takut neraka, tapi dia selalu malas untuk melakukan ibadah ahli syurga. Jadi fikirkanlah untuk akak sendiri yang berbicara, kan? Untuk adik-adik semua kita berkongsi. Jadi di sini telah akak senaraikan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil untuk memastikan di padang mahsyar nanti nasib kita adalah nasib yang beruntung, nasib yang baik, nasib yang diimpikan oleh semua orang, kan? Yang pertama, selalu doa kepada Allah supaya kita dimasukkan ke syurga tanpa hisap. Yang kedua, berdoalah supaya kita dianugerahkan husnul khatimah. Kerana husnul khatimah juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ketiga, pilihlah kawan yang soleh. Kerana apa? Sebab kita akan berada dalam kelompok di padang mahsyar nanti. Kalau kita di dunia ni bersama dengan mat moto, dekat padang mahsyar nanti kita akan bersama dengan mat moto. Kalau kita di dunia ni kita bersama dengan peminat-peminat Korea, dekat padang mahsyar nanti kita bersama dengan peminat Korea. Kalau di sini kita bersama dengan orang-orang yang cintakan usrah, selalu datang majlis ilmu, kan? Selalu melakukan kebaikan, di padang mahsyar nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang cintakan dengan kebaikan. Yang keempat, perbanyakkan selawat, kan? Kalau kita tengok tadi, Nabi Muhammad ingat kat kita sepanjang masa, dan kita ingatlah kat dia. Jawablah azan, kan? Itu adalah simbol-simbol kecintaan kita terhadap
Nabi kita. Yang kelima, perhatikan amalan. Kan? Muhasabah. Sebab apa? Sebab kita fikir sekecil zarah pun akan dicatatkan. Jadi bermuhasabahlah selalu. Sebelum tidur, cuba kita fikir daripada kita bangun tidur tadi, apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan, apa yang telah kita perlu perbaiki pada esok hari. Kan? Bermuhasabah. Dan yang terakhir sekali akan nak sebut mengenai muflis di akhirat. Dan muflis di akhirat. Siapakah muflis di akhirat yang akan maksudkan ini adalah bila mana dia boleh ditimbang pahala, boleh ditimbang dosa, kan? Dia akan dapati pahalanya sangat banyak dan melayakkan dia ke syurga. Dia rasa happy dah. Sebab apa? Sebab dah sampai dah buku amalan di sebelah kanan dia ni. Kan? Tiba-tiba bila Allah kata okey, malaikat masukkan dia ke syurga. Kan? Perjalanan daripada padang mahsyar ke syurga tu bab lain, kan? Saya nak katanya ada segolongan ni muflis di akhirat ni. Kenapa? Okay, bila dia nak masukkan ke syurga, ada orang tahan. Ada orang kata, tunggu jap. Oh, dia ni suami aku. Kan? Aku ni isteri dia. Masa dekat dunia dulu, dia tak pernah pun tegur aku, tak tutup aurat. Contoh, kan? So, orang-orang yang berhak terhadap dia akan menuntut balik hak-hak. Kan? Akan menuntut balik hak-hak. Jiran pula dah datang. Oh, ni jiran aku. Dia pernah ambil barang aku. Tak minta, kan? Bagi balik barang aku. Kan? So, jadi, bila mana keadaan tersebut berlaku, Allah kata, okey, bagi pahala dia dekat isteri dia. Bagi pahala dia dekat jiran dia, kan? Bagi pahala dekat orang-orang yang dia ambil hak, kan? Bila dia ambil semua pahala, kan? Tak ada dah pahala ni. Macam mana ni? Malaikat kata dia tak ada pahala dah nak bagi dekat orang-orang yang berhak terhadap dia ni. Macam mana nak buat ni? Okey, tak apa. Ambil dosa orang berhak tu, tambah dengan dosa dia. Nampak tak? Wa na'udzubillahi min zalik. Kan? Kita berdoa supaya kita dijauhkan daripada muflis di akhirat. Wa na'udzubillah. Okey, sekadar tu saja perkongsian yang boleh akak kongsikan pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar supaya kita menjadi golongan yang masuk ke syurga tanpa dihisap dan tidak termasuk dalam muflis akhirat. Berhati-hatilah dalam setiap perbuatan kita, terutamanya yang berkaitan dengan manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.